Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru bihi wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua? Mudah-mudahan sihat sejahtera. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita bertemu lagi dalam tadabbur, dan kali ini tadabbur surah Al-Waqiah. Kita hari ini adalah siri kedua. Pada hari Khamis yang lepas kita berbicara tentang pengenalan surah Al-Waqiah, dan sedikit daripada surah Al-Waqiah. Ayat pertama, kedua dan ketiga telah kita baca. So hari ini kita akan sambung. Saya cuma nak ulang sedikit supaya kita ada kesinambungan apa yang kita baca pada minggu yang lalu dan hari ini. Kita dah baca pada minggu yang lepas tentang tentang ayat yang tentang astagfirullahalazim, tentang pengenalan ayat dia berapa, Makkiyah atau Madaniyah. Kemudian kita juga ambil fadilat. Kita dah sebut bahawa hadis-hadis menyatakan bahawa membaca surah Waqiah ini boleh memurahkan rezeki, adalah hadisnya adalah dhaif. Jadi kita baca itu kerana dia ayat Quran yang maksudnya memang kita layak bacalah, semua sama je ayat Quran semua baca. Dan kalau kita mahu ia menjadi barakah daripada Allah untuk memurahkan rezeki, boleh saja kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan barakah Allah turunkan kepada kita dengan banyaknya kita membaca Al-Quran. So okay, kembali kepada ayat yang pertama yang kita baca hari itu. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Iza waqa'atil waqi'ah, apabila berlakunya peristiwa yang maha besar. Waqa'atil waqi'ah. Al-waqi'ah itu perkara yang maha besar, perkara yang dahsyat, perkara yang kejadian yang memang tidak ada kejadian sebelumnya serupa dengannya, iaitulah hari kiamat. Laisa liwaqa'atiha kazibah, tidak ada dia punya kejadian itu tidak ada pendustaannya. Dia memang berlaku. Maksudnya berlaku dan pasti berlaku. Berlaku dan pasti berlaku. Kita tidak boleh mendustakannya. Tiada siapa pun yang boleh mendustakannya. Kemudian ayat yang ketiga menyebutkan khafidatun rafi'ah. Dia ada yang turun rendah dan ada yang tinggi. Jadi hari ini apabila kita baca ayat seterusnya, dia ada berkaitan dengan khafidatun rafi'ah itu. Sebab kita dah cerita yang lepas khafidah itu adalah gulungan yang sebagaimana amalan kita lah. Kalau amalan kita ini rendah sifatnya ataupun kurang tidak menurut perintah Allah, maka kita akan berada di pihak yang rendah. Khafidah. Kemudian golongan yang rafi'ah ini, yang tinggi ini adalah golongan yang beramal dengan baik, golongan yang sentiasa mencintai Allah, golongan yang sentiasa kasih sayang, taat, patuh perintah Allah. Mereka akan berada di tempat yang tinggi pada ketika berlakunya hari kiamat. So sebab itu persoalan bunda dalam tajuk kita, di manakah kita pada hari kiamat? Kita di golongan rendahkah atau di golongan tinggikah? Kerana ayat seterusnya menyebutkan, auzubillahi minasyaitanirrajim, iza rujjatil ardu rajja. Iza rujjatil ardu rajja. Dan apabila bergegar
bergegar bumi, bergoncang bumi dengan goncangan yang kuat. Bergegar, bergoncang. Mungkin kita ni nak membayangkan goncangnya itu bagaimana. Dalam tafsir Qurtubi menyebutkan goncangan itu ialah, dia kata, kalau kita berjalan itu memang kita tak boleh berjalan lah, kita akan tumbang dan kita memang tidak stable lah. Maksudnya ada masa kita memang tunggang langgang dan kita tak tahulah bagaimana, kerana bumi ini sudah tunggang langgang ataupun bergoncang. Dan sebab itulah hikmahnya Allah jadikan gempa bumi. Sebelum kiamat ada yang dikatakan gempa bumi. Gempa bumi ini bertujuan, selain daripada dia satu peringatan, sebenarnya dia peringatan besar menunjukkan itulah contoh-contoh berlakunya goncangan bumi pada hari kiamat. Dan kalau kita lihat gempa bumi yang berlaku sekarang ini, masih ada lagi yang boleh selamatkan. Ada yang boleh diselamatkan, ada pihak penyelamat dan sebagainya. Tetapi bila hari kiamat, sudah tidak ada lagi golongan penyelamat. Tidak ada lagi yang boleh membantu untuk menyelamatkan, dan tidak ada lagi yang boleh membantulah, maksudnya tidak ada lagi pihak penyelamat dan sebagainya. So semuanya hancur dari timur ke barat, dari utara ke selatan. Tidak ada lagi kita katakan negara-negara Eropah yang maju, kita ada lagi katakan negara timur, Jepun, China dan sebagainya yang hebat-hebat itu. Semuanya sudah tidak ada, semuanya juga akan hancur. Sebab itu dikatakan iza rujjatil ardu rajja. Bonda sebutkan tadi, khafidatun rafi'ah. Ketika bumi itu bergoncang, tunggang langgang, maka kedudukan itu ada yang tinggi, ada yang rendah. Maksudnya, meskipun kita juga akan hancur, tetapi ada kehancurannya itu yang dalam bentuk kedudukan yang rendah dan ada bentuk dalam kedudukan yang tinggi. Bukan kedudukan tu maksudnya dari segi dia duduk atas bukit ni, duduk di lembah, tidak. Tetapi keistimewaan yang mereka rasa, penderitaan yang mereka rasa, ataupun bagaimana mereka menghadapi yang dikatakan hari kiamat itu. Kalau amalnya baik, maka sudah pasti sudah pastilah juga mereka akan merasa tidak sukar menghadapi kegoncangan itu, kerana dia telah beriman bahawa memang akan berlaku hari kiamat. Sebab itu kita kena beriman berlakunya hari kiamat. Senang nak sebut kita beriman kepada hari kiamat. Ini Bonda ingatkan diri sendirilah, dan juga kepada rakan-rakan sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Memang mudah untuk kita menyebut bahawa kita beriman kepada hari kiamat. Tetapi bukti iman kita di mana? Bukti di iman kita ialah di amal kita, di mulut kita, di hati kita. Gandengan tiga itu tidak boleh lepas. Sekarang kita ada di mulut, betul tak? Dan insya-Allah ada di hati. Dan pelakuan kita itulah yang menggambarkan kita ini. Sekejap saya nak tengok. Pelakuan kita itulah yang menggambarkan kita ini ada kita benar-benar takut akan berlakunya hari kiamat. Benar-benar kita mahu berada pada golongan rafi'ah. Itu dia. Jadi sekarang kita boleh tanya diri kita sendiri, sejauh mana kita yakin dengan itu? Sejauh mana amalan kita menggambarkan bahawa kita ini memang percaya akan berlaku hari kiamat? Kita ni susah. Orang lain tak boleh ukur hati kita. Tetapi mungkin orang lain boleh tengok amalan kita. Tetapi juga kita tidak boleh mengukur amalan orang lain, kerana yang menentukan amalan itu benar, amalan itu diterima Allah, hanya Allah saja yang tahu. Kita tidak boleh kata, dia tak ikhlas tu, dia itu, dia ini. Keikhlasan orang beramal terserah
kepada apa yang ada dalam hatinya dan bagaimana dia melakukannya sebaik mungkin. Mungkin ada orang, saya nak sebutkan di sini, ada orang kita rasa dia macam tak berapa betul lah. Dia buat macam ni tak betul. Tetapi itu kadar kemampuan dia. Jadi Allah tahu, Allah yang tahu. Kadar kemampuan dan niat orang itu hanya Allah yang tahu. Kadang-kadang kita kata, ada ke dia pergi solat datang lambat dan sebagainya. Lalu kita rasa kita yang datang awal, kita yang ialah bukan masa PKP lah. Kita lah yang etikaf lama, mengaji dahulu dan macam-macam yang kita buat sebelum waktu. Kita merasa kita ini baik dan orang yang datang lambat itu kurang. Kita tak boleh menilai begitu. Siapa tahu mereka datang lambat, mereka singgah dulu membantu orang susah. Siapa tahu mereka masakkan dulu nasi orang lain yang kelaparan. Siapa tahu dia ada anak yang perlu diurus sebelum dia pergi ke masjid. Jadi kita tidak perlu membicarakan tentang orang lain. Kita hanya perlu fikir diri kita. Tanggungjawab kita, kalau kita seorang, kita rasa kita memang orang Islam, semua kena berdakwah. Tanggungjawab kita ialah mengajak orang yang tak pergi untuk pergi. Kalau mereka dah pergi, kalau kita rasa ada perkara yang bertentangan dengan hukum, itu kita boleh bagi tahu secara yang baiklah. Tetapi kalau kerana dia datang lambat, kerana ini, lalu kita kata dia kurang dan sebagainya, itu adalah tidak wajar dan tidak betul. Bukan berarti mereka tidak takut hari kiamat ataupun mereka tidak menjadi gulungan rafi'ah ketika kiamat ataupun tidak. Okay. Dan ayat seterusnya, wabussatil jibalu bassa. Dan gunung ganang itu akan hancur dengan kehancuran. Maksudnya sebenarnya kenapa ya disebut gunung? Dalam banyak cerita dalam Al-Quran ini Allah selalu sebut tentang gunung ganang. Kita baca dalam surah apa? Surah apa kita baca sebelum ni? Surah Mulk, kita baca surah Taha, semua disebut tentang gunung ganang. Gunung ganang Allah ratakan, Allah hancurkan. Sebenarnya sebab kita melihat pandangan mata kasar sekarang ini, gunung itu terlalu kukuh. Kukuh. Kalau di Malaysia ni kita lihat banyak juga gunung ganang kita yang telah diratakan dan ada sebab-sebab pembangunan dan sebagainya. Tetapi dia memang susah berbanding dengan tanah rata, kan? Jadi tetapi kuasa Allah boleh menghancurkan bukit Bukau itu, gunung ganang yang tinggi itu, gunung paling tinggi, gunung Himalaya, gunung Tahan, gunung Everest, gunung apa saja, Kinabalu, whatever yang kita hari ini teringin sangat untuk berada di puncaknya, semuanya akan hancur pada hari kiamat. Dan hancurnya bagaimana? Fakanat haba'an mumbassa. Maka dia akan menjadi debu yang berterbangan. Bayangkanlah daripada bukit yang tinggi, daripada gunung yang tinggi, berapa kilometer tinggi itu sudah, saya pun sudah tak belajar lagi, sudah tak ingat dah. Gunung Everest, Gunung Kinabalu itu berapa. Yang kita tahu dulu, gunung yang paling tinggi di Malaysia ialah Gunung Kinabalu. Mula-mula sekolah dulu Gunung Tahan. Lepas tu pindah dah jadi Malaysia jadi Gunung Kinabalu. Lepas tu paling tinggi itu dia. Yes, itu yang kita belajar. Dan kita tahu dulu ramai, sekarang pun ramai tahu tingginya berapa. Tetapi bila hari kiamat semuanya akan hancur. Fakanat haba'an mumbassa. Tak ada yang tinggal. Tak ada lagi yang dikatakan paling tinggi yang kita angan-angan untuk memanjatnya. Sekarang pun panjat-panjat bukit je, tak adanya panjat gunung kan. Bukan mudah untuk menakluki atau mendaki itu. Perlu kepada kemahiran, perlu kepada latihan. Tapi itu bagus sebenarnya bagi para pendaki. Kalau dia membaca ayat ini, tentu mereka lebih lagi kesedaran kerana mereka menyaksikan bagaimana hebatnya gunung ganang itu dan bagaimana nanti akan hancur pada hari kiamat. Kerana ia disebut dalam Al-Quran, sesuatu yang disebut dalam Al-Quran bukanlah perkara dusta. Perkara itu mesti berlaku. Dan kita bayangkan dia kata,
bahawa bahawa bumi itu bukit-bukit itu akan dihancurkan hingga menjadi debu. Saya kalau nak baca semua apa yang ditulis oleh Qurtubi dalam kitabnya, kerana dia mengambil pandangan beberapa yang lain, Mujahid mengatakan al-haba huwa syu'a. Qurtubi mengambil pandangan Mujahid, dia kata al-haba huwa syu'a allazi yakunu fi kathrah kahayati ghabar. Dia kata dia macam bercahaya, pecah itu macam bercahaya, macam petir lah, pung pung pung, macam kita kalau dengar kuari itu pecahkan gunung ganang. Bayangkanlah itu sikit, cuba bayangkan semua di atas bumi ini akan pecah. So dia mengeluarkan cahaya, mengeluarkan bunyi yang kuat dan sebagainya. Maksudnya begitulah dahsyatnya, begitu dahsyat sekali. Dan kita lihat lagi selepas itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan dalam ayat yang ke-7. Kita cepat jalan ayat ni sebab ayat dia pendek-pendek saja, tetapi pendek dengan makna yang paling besar, paling sepatutnya paling kita ingat. Wa kuntum azwajan salasah. Pada ketika itu kamu akan terbahagi kepada 3 gulungan. Nak tengok Qurtubi cakap apa tentang pembahagian yang 3 ini. Kuntum azwajan salasah, kamu akan pergi kepada 3 kumpulan. Ketiga-tiga kumpulan ini disebutkan dalam surah ini. Ini yang kita nak tahu ni. Kita agaknya bercita-cita masuk kumpulan yang mana? Kita bercita-cita masuk kumpulan yang mana? Itu penting. Kuntum azwajan salasah. Kumpulan pertama pada ayat yang ke-8. Fa ashabul maimanati wa ashabul maimanah. Kumpulan pertama ialah kumpulan puak kanan. Kanan ni kan, dalam perempuan. Kita pun dalam budaya kita harian, kanan tu kita rasa baik. Kalau orang jaga protokol duduk kan, duduk barisan ikut pangkat. Mula-mula kan duduk yang tengah itu yang ketua lah. Maka di sebelah kanannya sepatutnya kalau ikut protokol kan, di sebelah kanannya mesti orang yang betul-betul dekat dengan dia. Maksudnya timbalan satu lah, kalau satu. Kemudian di kiri, tepat betul-betul kirinya ialah timbalan 2. Dia tak boleh kalau ikut protokol lah kan. Dan sebegitu juga kalau suami isteri, kau tengok pengantin kan, mesti suami duduk sebelah kanan, isteri sebelah kiri, betul tak? Ada tak pengantin isteri duduk sebelah kiri, isteri duduk sebelah kanan, suami duduk sebelah kiri isteri? Tak ada kan? Sebab kita memberikan penghormatan. Itu sudah bermulanya rumah tangga. Penghormatan kepada suami bukan berarti penghormatan itu mesti dengan erti kata cakap dia je yang mesti betul. Tidak, tapi satu penghormatan untuk dia mengetuai keluarga, memberi pandangan yang betul, dan sentiasa dialah yang sentiasa mengetuai perbincangan, tetapi tidak mestinya ketua itu cakapnya saja yang betul. Tetapi menguasai ataupun mengatur sebagai pengatur, penyusun, dan sentiasa meminta bantuan dan pandangan daripada orang sekitarnya. Okey, balik cerita itu cerita kanan. Jadi fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah. Dalam ulama tafsir menyebutkan kenapa dia sebut dia berulang-ulang fa ashabul maimanah, kemudian dia kata lagi ma ashabul maimanah, iaitu puak pihak kanan. Alangkah bahagianya keadaan orang kanan. Jadi maka sesungguhnya, setiap maka itu adalah mentakkidkan, sesungguhnya ashabul maimanah yang duduk sebelah kanan itu, kenapa? Maksud, indahnya, hebatnya orang yang duduk di sebelah kanan. Maksudnya orang bukan duduk, orang yang di pihak kanan.
ceritanya begini, kalau kita baca dalam tafsiran dia kata Ashabul Maimanah itu ialah yang mendapatkan yang mendapatkan rekod kerjanya, rekod amal dunianya daripada sebelah kanan, dan dia itu adalah mereka yang amalannya baik di dunia. Sebab itu dia kata Ashabul Maimanati ma Ashabul Maimanah. Saya sentiasa je lupa nak tutup suara komputer saya satu lagi. Sorry. Jadi sekarang ini yang di pihak kanan itu, maksudnya yang dikatakan pihak kanan itu ialah mereka yang baik amalnya sewaktu di dunia. Maksudnya apa? Maksudnya kita, sebab tu saya tanya, kita di mana? Kita nak yang kanan kan? Kita semua benda, kita nak jadi orang kanan, kita nak jadi hebat. Jadi mestilah juga perlakuan kita di dunia ini lebih kepada sesuai sebagai orang kanan, sesuai untuk mendapatkan dihormati, maksudnya dia diberikan sebelah kanan. Ni kanan sebab nanti dalam anda tengok dia akan, tangan saya ni tangan kanan, ni tangan kiri sebab dia terbalik. Jadi kalau kita dapat kanan, memang itu satu pembuktian bahawa kita amalan baik, maksudnya mereka yang mempunyai amalan baik di dunia. Saya nak bacakan apa kata Qurtubi. Ashabul Maimanah humul ladzina kanu an yamini Adam hina ukhrijat az-zurriyyah min sulati. Okey. Haula'i fil jannah. Wa qala ashabul Maimanah humul ladzina akhadhu min shaqq Adam al-ayman wa ashabul mash'un min shaqq Adam al-yaysar. Rupanya ada cerita orang yang kanan ini, dia kata dia dijadikan daripada rusuk kanan Adam, dan yang kiri itu daripada kiri. Apapun itu pandangan tadi kita tak tekankan itu. Yang kita ambil ialah ashabul maimanah hum ahlul hasanat wa ashabul mash'amah hum ahlus sayyiat. Jadi sebelah kanan ini kata ashabul hasanat. Siapa dikatakan ashabul hasanat? Mereka yang sentiasa melakukan amal kebajikan yang baik. Mereka yang melakukan amal kebajikan yang baik dikatakan ashabul maimanah. Sebab dia sebut tadi fa ashabul maimanah ma ashabul maimanah. Dia kata iaitu puak pihak kanan, dan alangkah bahagianya mereka yang berada di kanan. So, dah sebut ni dalam tafsir mengatakan yang kanan itu adalah ashabul hasanat, mereka yang beramal membuat kebajikan, membuat amal baik di dunia. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat yang dikasihi Allah, bagaimana kita nak menjadi ashabul hasanat ini? Bagaimana kita supaya tergolong daripada mereka yang melakukan kebaikan? Melakukan kebaikan inilah yang kita tanam di dunia untuk kita tuai di akhirat. Apa yang kita tanam tu? Yang kita tanam amalan. Apakah amalannya? Banyak amalan. Amalan sebenarnya bukan satu, bukan dua. Allah tidak lokek memberikan kita pahala. Tetapi kita, terserahlah pada kita. Kita mahukah melakukan perkara yang Allah katakan itu mendapat pahala ataupun tidak. Sehingga kata-kata yang paling ringkas pun Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, kita sebut satu itu pun dah banyak pahalanya. Apatah lagi kerja-kerja yang lain. Kita beramal dari segi amal khusus kita, salat, puasa, mengaji dan sebagainya, zakat, infak. Termasuk juga kita bekerja untuk mendapatkan
rezeki untuk makan anak isteri kita, untuk keluarga kita. Dan kepada para isteri, jangan kecil hati pula bila saya kata memberi makan anak isteri, itu kan tanggungjawab, wajib suami bagi. Jadi kalau isteri ada pendapatan, dia juga lagilah dapat pahala, kerana bukan pun tanggungjawab dia, tetapi dia sentiasa mahu beribadah dengan mengeluarkan juga pendapatannya untuk memberikan kebahagiaan keluarganya. Dan perempuan nanti risau pula, saya tak kerja lah ustazah yang pergi cerita pula orang yang ada duit. Tak, sebenarnya apa saja kita buat, kalau kita niatkan kerana Allah, kita masak, kita mengemas rumah, kita melipat kain, menjemur kain, bacalah bismillah sebelum buat semua tu, dapat pahala. Belum lagi niat kita basuh kain, mudah-mudahan pakai bersih, sihat walafiat, memakai pakaian yang bersih. Kalau mereka pakai solat, pakai beribadah dalam keadaan bersih, tu bagus. Itu niat, perlu niat. Sebab itu basuh kain, hantar kain, cuci dalam tu, kita asingkan dahulu, buang yang mana ada kencing, jangan campur semua. Kita buang dahulu najis-najis, barulah kita boleh basuh sekali. Sebab kita sudah ada niat. Kita takut nanti dia ngaji duduk ada najis pada badan. Apatah lagi kalau dia salat tak sah salatnya, kalau dia ada najis, kita basuh. Nampak tak macam mana kita mudahnya kita boleh dapat jadi hasanah, jadi kebaikan. Dan kita basuh, lepas tu kita fikir pula nak jemur. Nak jemur sebab takut kalau tak jemur nanti bau busuk. Sekarang senang ada dryer, tapi kadang-kadang ada dugaan dalam hidup. Benda ni sepanjang awal PKP, sebelum PKP beberapa hari, dryer saya rosak. Maka sepanjang PKP memang jemurlah baju. Sebab tak ada tempat nak baiki. Sekarang dah buka pun dah terbiasa jemur, lupa dah ada dryer yang rosak kat rumah. So itu semua saya cerita sambil kita mengingatkan diri lah. So janganlah merungut, dryer susah lah nak pergi jemur, hujan dia basah balik lah. Kadang-kadang ada satu hari saya tengah live hujan dia, orang tak perasan saya jemur baju, dia basah balik, kenalah basuh semula dan sebagainya. Itu dugaan, dan Allah nak bagi kita pahala lagi sekali. Pahala tadi tu Allah nak bagi lagi, kita kena fikir macam tu. Kalau dugaan macam tu, Allah nak bagi saya pahala lagi, kita buat lagi. Jangan terus merungut-rungut, jangan terus rasa apa ni dan sebagainya. Yes, mesti ada hikmah di sebaliknya. Jadi kita nak buat hasanah kan? Jadi kalau kita nak buat hasanah ni, kita jangan jangan rasa susah, jangan rasa susahnya nak buat, letihnya. Memanglah kadang-kadang saya ni perempuan, bab melipat kain memanglah, kalau anda datang rumah saya memang banyaklah di sana sini Lombok. Memang betul pahala, tapi kadang-kadang kita ada prioriti dalam buat kerja. Kalau saya duduk melipat kain, kerang, tak live pula kan, kononnya lah contoh. Ataupun mungkin macam-macam kita nak menulis, kita nak buat update status yang baik dalam Facebook contohnya. Dan macam-macam kebaikan, sebab kita susun dengan baik supaya semuanya kita dapat dengan pahala. Jadi sebab saya sebut tadi update status. Kalau nak dapat pahala, update status tu pun kena cari pahala. Bukan cari pergaduhan. Bukan cari yang negatif. Bukan rasa nak supaya nak sindir orang, supaya nak ni. Tapi kita update status untuk memotivasikan orang buat baik, untuk mengingatkan supaya semua berbuat baik, untuk sentiasa melihat apa yang terbaik. Bukan nak tunjuk diri, nak tayang diri. Sebab ada orang kata, nak tayang lah tu, dia pergi mana. Sekarang tak adalah tayang-tayang pergi mana, sebab PKP kalau tak gambar di Australia, gambar di New Zealand, tengok pemandangan cantik. Kita janganlah beranggapan yang negatif. Ya, mungkin mereka update status tu kalau dia niat baik, nak tunjuk kepada kita bagaimana kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala di sana yang kita tidak sampai, dia dapat pahala. Tapi kita yang menyangka buruk, maka kita yang dapat dosa. Jadi kalau tengok Facebook pun janganlah ada prasangka. Jangan ada su'uzan. Jauhkan su'uzan. Inna ba'da zanni ismun, Allah kata. Kerana sebahagian daripada zan itu adalah dosa. Kena ingat tu. Sebahagian daripada zan itu adalah dosa. Okey? Maka kita seharusnya tidak
tidaklah apa nak cakap maksudnya kita update sesuatu yang bagus, betul tak, dengan niat kita yang bagus. Dan kita juga tidak boleh bila membaca orang lain punya status dengan prasangka yang tidak bagus. Kita sentiasa berprasangka baik. Satu lagi, anda selalu tak kalau tengok dalam Facebook mereka sebut amin, kita baca tak amin juga, kita aminkan juga tak doa. Kita dapat pahala kan? Dia tulis alhamdulillah. Kalau kita nak dapat pahala, kita bacalah alhamdulillah yang dia tulis tu. Kita bacalah subhanallah. Betul tak? Kita bukan hanya membaca sebagaimana seronok-seronok, baring sambil baca. Yes, baring sambil baca, tapi jadilah pembaca yang nak kutip pahala. Baca buku pun begitu. Baca apa pun begitu. Tengok TV pun begitu. Kalau tengok TV, kita tengok karya yang bagus-bagus, Masya Allah, kita baca sebut. Kita tengok subhanallah, dapat pahala kan? Itu hasanah yang kita nak. Apatah lagi kalau memang itu pun pahala besar dah. Kita niat, contoh kita segala sunat-sunat solat tu, kita sunat-sunat solat-solat sunat semua kita buat. Duhanya, sunat ba'diyah, qabliyahnya, semualah. Itu lagi pahala. Kan? Kita tak payahlah cerita yang wajib-wajib, memang semua buat kan. Kemudian kita nak infak, kita nak bantu. Kadang-kadang kita bukan hanya bantu dalam bentuk material, tetapi kita bantu semangat, berikan moral support, berikan banyaklah. Kadang-kadang kita bantu tenaga. Kita nampak ada orang nak pergi pasar, dia duduk lah menung. Kenapa menung? Tunggu suami nak pergi pasar, tak ada kereta. Okeylah, saya kebetulan nak pergi pasar, marilah pergi sekali. Pahala dah. Tengok orang tua nak angkat barang susah, kita tolong dia angkat barang. Saya tak boleh lah kata kita yang muda-muda lah tolong angkat, selalunya saya lah yang kena tolong sebab orang nampak sabun satu tu pun saya tak boleh angkat. Jadi itulah sebagai orang yang Allah anugerahkan tenaga, buatlah, itu dapat pahala. Besok kalau dah tua nak tolong buat tenaga ni susah. Itu juga satu keinsafan kepada anak muda. Sementara tenaga yang Allah beri itu masih boleh digunakan, gunakanlah. Jangan tunggu tua baru nak beramal, sebab kalau dah tua tenaga dah kurang. Kan? Saya kalau barang sekilo bolehlah angkat dekat-dekat. Kalau dah jauh, balik daripada luar, ada beli barang, masuk rumah. Ni angkat barang kat kereta. Memang tak larat dah. So anak-anak itu dapat pahala bila maknya kata tolong angkat barang. Bukan susah kita nak dapat pahala, senang sahaja. Tapi senang juga dapat dosa. Bila mak kata tolong angkat, merungut dulu. Itu dosa lah. Begitu. Jadi kita nak jadi ashabul maimanah, ma ashabul maimanah. So kita kena ingat itu. Bagaimana cara kita, bagaimana teknik kita untuk sentiasa mendapat pahala. Yang paling penting niat tu. Kita memang peka, saya nak buat ni kerana nak dapat ini. Kerana bukan nak dapat ini. Kerana ini perintah Allah. Saya nak menulis supaya orang semua sedar, mahu membuat kebaikan. Ya Allah, bukakanlah hati mereka kalau dengar. Saya nak live. Ya Allah, ya Tuhan. Perlu doa itu, ya Allah, bukakanlah hati para penonton. Mudah-mudahan mereka beramal dengan sebaiknya. Mudah-mudahan mereka semua rasa tergerak hati. Gerakkanlah hati mereka, berilah hidayah supaya mereka mahu mengejar ashabul maimanah itu. Betul tak? Sebab saya tak ada upaya. Bunda tak ada upaya nak tarik orang. Bunda tak ada upaya nak beri hidayah. Yang memberi hidayah ialah Allah. Walaupun bunda sebut beribu kali, walaupun tulis beribu kali, jomlah kita berusaha untuk menjadi ashabul maimanah. Bunda tak mampu. Yang mampu ialah Allah Subhanahu Wa Taala. So, doa mesti ada. Kita tidak ego, tidak sombong untuk mengatakan, saya lah tu yang ajar dia. Memang saya sentiasa sebut benda ni. Memang tengok ramai dah orang dengar. Na'udzubillah min hadzal kalam. Ya Allah, janganlah kita sebut perkataan-perkataan yang
kita merosakkan amal kita. Jauhkan dah. Tapi ada saja gangguan ni, syaitan kan. Ada saja. Bila orang cakap gini, kita nak melenting. Bila orang cakap gini, nak marah. Contoh je yang jangan faham lain ni kawan sahabat semua, para sahabat semua. Ada seorang saya jumpa, dia salah, amboi glamournya sekarang. Live, saya pun fikir. Ni syaitan kacau kan. Orang kata kamu nak glamour. Live. Nak glamour. Rasa ada dua perkara di situ. Boleh menyebabkan kita gangguan syaitan. Kedua, kita nak marah dan nak berhenti. Saya nak berhentilah live. Orang kata saya cari glamour. Glamour apa yang saya cari? Bunda nak glamour apa? Kita pun jadi malu. Ya Allah, malunya. Kira Malik kata, tak nak live lah, berhentilah. Cukuplah setakat ini. Bukankah itu syaitan namanya dalam diri kita? Supaya kita berhenti membuat kebaikan. Nampak tak? Orang tu mungkin niat dia cakap glamour tu saja-saja suka-suka. Tapi kita boleh faham lain. Itu faham satu lagi. Keburukan ataupun syaitan ganggu kita buat tu. Satu lagi syaitan ganggu lagi. Ui, glamour dah aku rupanya hebatnya gini-gini. Syaitan juga. Ya, jadi janganlah. Sebab itu Bonda tak adanya nak tengok sangat berapa viewers saya, supaya kadang-kadang itu jadi gangguan dalam pemikiran kita. Sebab tu kadang-kadang saya tutup, saya tengok 100 lebih je orang tengok saya hari ni. Saya tak kisah pun. Tengok-tengok petang dia naik dah. Orang mungkin tengok kemudian. Kadang dia jadi 2K, 3K sebelah petang. Tapi itu tidak membantu kita atau tidak apa jangan kita sombong bangga. Kalau contoh saja bukan benda. Selalu kita fikir bila ramai orang tengok, ramai orang share, kita doakan terus. Mudah-mudahan yang share itu diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahala kerana mereka menyebar ilmu. Yang keduanya, kita doa orang yang menonton itu dapat ada yang mereka dapat, ada yang menyentuh hati mereka untuk berbuat sesuatu yang baik. Kalau hari ini contohnya Bonda sebut nak jadi ashabul maimanah kena begini. Walaupun bunyi celoteh biasa. Tapi mungkin ada orang tersentuh hatinya untuk terus berbuat baik insya-Allah dengan izin Allah. Maka orang yang melihat itu diberi hidayah oleh Allah. Itulah yang kita nak, itulah yang kita minta. Bukan kita ni nak bercakap ni nak glamour lah. Nak itulah, nak inilah, ya, bukan. Cuma kadang-kadang ada pandangan orang lain, kita ambil positif semua. Macam Bonda sebut tadi lah, bukan seorang dua sebenarnya saya jumpa salam-salam. Gini. Saya selalunya mengambil dia sebagai doa. Satu kebaikan yang Bonda selalu jumpa lah bila live. Kawan-kawan kata, nampak ceria. Saya memang dalam hati saya terus kata, ya Allah ceriakanlah saya. Nampak sihat, saya terus kata, ya Allah sihatkanlah saya. Walaupun saya tak sebut depan mereka, tapi hati kita, itulah doa mereka sebenarnya untuk kita. Nampak sihat. Itu satu doa yang sangat baik. Kita memang nak sihat, mudah-mudahan kita dapat beramal dan terus beramal hingga hujung hayat kita. Kita pun tak tahu. Kalau ikut hukum sunnahnya, orang yang 60 ini kebiasaannya sudah meninggal. Betul tak? Tapi Allah bagi umur 6 tahun lagi, selepas 60 itu saya ada lagi ni. Syukur. Dan orang pernah kata saya ni hampir mati. Tetapi Allah Maha Kaya. Allah Maha Sayang. Allah mahu lagi memberi peluang untuk tambah amal, untuk bertaubat dan sebagainya. Why? Kenapa? Kenapa kita nak abaikan? Betul tak? Sebab itu orang kalau tanya saya, rajinnya. Bukan masalah rajin. Itu bukan masalah rajin, masalah tanggungjawab, masalah kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu perkara yang kita nak kata mukjizat, Rasul saja yang dapat mukjizat, tetapi dalam bahasa Melayunya kita macam miracle lah, kita dapat perkara yang kita hidup setelah orang ingat kita hampir mati dan sebagainya. Kita perasa diri kita nak mati dah masa tu. Tetapi hidup lagi, alhamdulillah. Mungkin Allah nak beri peluang kita masuk Ashabul Maimanah. Kalau mungkin mati pada tahun lepas itu, mungkin masuk Ashabul Masyamah. Tetapi Allah kata, okey, kejar yang ini. Kejar yang ini. So kita kejarlah.
Kita tak boleh nak bangga dengan apa. Yang kita hargai ialah pemberian Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kita hargai ialah anugerah Allah pada kita. Bukan setakat anugerah kesihatan, tetapi Allah beri kita anugerah akal. Allah beri kita anugerah ilmu yang diletaknya dalam Al-Quran. Lalu kita baca bersama-sama. Mudah-mudahan kita semua bersama-sama ke syurganya. Mudah-mudahan kita semua berada dalam Ashabul Maimanah. Maaf agak lama pula saya bercerita Maimanah ni. Mudah-mudahan kita kita memang itulah yang kita, biarlah banyak kita cerita, mudah-mudahan itu yang kita dapat. Okey. Kita baca lagi satu ayat sebab sebenarnya ada 3 itu patut kita sebut semua hari ini. Yang keduanya ialah ashabul masy'amah, ma ashabul masy'amah. Dia kata wa ashabul masy'amah, ini gulungan yang kedua. Dia kata tadi kan kuntum azwajan thalatha. Azwajan itu kalau kita dengar ialah pasangan, tapi di sini ialah macam bahasa Inggeris katalah couple of, dia tak semestinya dia pasangan, tapi maksudnya kelompok. Kelompok pertama ashabul maimanah ma ashabul maimanah, dan kelompok kedua ialah ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah. Dia kata fa ashabul masy'amah. Siapakah ashabul masy'amah itu? Tak nak naik pula. Siapakah ashabul masy'amah? Ialah golongan yang, minta maaf kalau orang Melayu dia tak suka sebut. Tapi itulah maknanya. Itu golongan yang celaka. Golongan yang tidak bernasib baik. Bukan kita selalu sebut tidak bernasib baik, itu macam ringan je. Sebenarnya yang tepatnya maknanya ialah celaka. Golongan yang terseksa. Golongan yang maksudnya menerima azab yang pedih. Ashabul masy'amah. Mereka ini ashabul masy'amah ni dikatakan mengambil rekod kerjanya daripada sebelah kiri. Dia adalah puak kiri. Di dalam ini belum sebut lagi dia dapat rekod kerja, cuma disebut dia puak kiri. Kita pun kalau dalam bahasa Melayu kata puak kiri itu orang yang berfaham kiri, faham tak betul dan sebagainya. Faham kanan, orang kanan. Itu orang kanan. Dia tak pernah sebut orang kiri. Sebut orang kanan saja. Orang kiri itu pembangkang orang untuk sebab kiri. Jadi bukan pembangkang politik, bukan. Tak ada kena-mengena dan tak ada kaitan pun. Ashabul masy'amah ma ashabul masy'amah. Alangkah buruknya, alangkah sedihnya kalau masuk dalam golongan masy'amah ini. Jadi kita memang sentiasa beristighfar. Ya Allah, jauhkanlah. Kita memang doa. Sebab nak masuk ashabul maimanah ini pun rahmat Allah. Nak jauh daripada masy'amah itu pun rahmat Allah. Jangan kita rasa kita beramal itu memang kita pasti dapat. Tak, kita minta Allah bagi. Kita minta kepada Allah. Kita mohon kepada Allah supaya dapat rahmat dan dapat masuk ashabul maimanah. Kita mohon kepada Allah supaya dijauhkan daripada masy'amah. Jadi dan golongan yang ketiga, sebab kita nak habiskan was-sabiqun as-sabiqun. Golongan yang ketiga ialah golongan yang was-sabiqun as-sabiqun. Ma makna as-sabiqun? Puak yang ketiga pula ialah orang yang telah mendahului dalam mengerjakan kebaikan dunia. As-sabiqun as-sabiqun. As-sabiqun orang yang baik-baik. Orang dulu-dulu yang baik. Orang lebih dahulu. Sebenarnya di dalam ayat Quran pun, dalam ayat-ayat ni dia akan sebut as-sabiqun as-sabiqun ini ialah golongan yang yang lebih dahulu, lebih bagus amalannya, dipanggil as-sabiqun juga. Lebih dahulu tu pun dahulu juga. Saya nak bacakan apa yang disebut dalam kitab ini. Dia kata ruwiya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala as-sabiqun allazina taw haqqa qabluhu wa idza sa'aluhu bazaluhu wa hakamu lin-nasi ka hukmuhum li anfusihim. Wah. Tuan-tuan dan puan-puan, Rasulullah kata as-sabiqun itu ialah mereka yang telah diberikan hak dan mereka terima. Dan apabila dia diminta, maka bazaluhu,
maka dia belanjakan. Dan mereka menghukum kepada manusia kahukmihim li anfusihim, sama pada dirinya sendiri. Itu contoh sebahagian yang digelar as-sabiqun. Dia diberikan harta. Contoh harta lah, kalau ilmu-ilmu lah, maksudnya dia diberikan sesuatu. Allah anugerahkan dia dan dia terima. Dan apabila diminta untuk memberi, membelanjakan, mengeluarkan harta itu, dia keluarkan. Dan kalau dia diminta memberi hukum, dia menghukum dengan adil. Itulah golongan as-sabiqun. Walaupun di dalam juga cerita as-sabiqun ini disebutkan yang mereka yang sentiasa kalau dipanggil untuk berjihad, dialah yang ke depan untuk berjihad yang hidup di zaman Rasulullah lah. Tetapi untuk memudahkan kita faham, ini banyak ceritalah as-sabiqun, mereka yang terdahulu, para sahabat Rasulullah dipanggil as-sabiqun, mereka yang mula menerima Islam itu as-sabiqun. Tapi kan kita rasa pula, tak ada peluang saya mendapat golongan as-sabiqun. Ada. Fastabiqu bil khairat, Allah kata dalam Al-Quran. Maka berlumba-lumbalah membuat kebaikan. Jadi kita bolehlah masuk dalam as-sabiqun itu kalau kita sentiasa mahu ke depan dalam perjuangan kita, dalam jihad kita untuk mencari kebaikan, ketaatan, kepatuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa melihat tuntutan duniawi, tanpa melihat tuntutan manusia. Bukan berarti kita tak nak dunia, tak, maksudnya kepentingan perintah Allah itu lebih utama, lebih kita kedepankan. Itulah as-sabiqun. Walaupun pada makna asal as-sabiqun, mereka yang telah melakukan kebaikan terdahulu. Dan di dalam tafsiran sebenarnya juga, dalam tafsir ini menyebutkan wasari'u ila maghfirati min rabbikum, dan bersegeralah, itu nak jadi as-sabiqun ini sentiasa bersegera untuk meminta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian datang ayat wa ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Dan mereka yang bersegera dalam membuat kebaikan, merekalah as-sabiqun, merekalah yang tergolong dalam as-sabiqun. Jadi ingat ada 3 kumpulan. Saya nak tinggalkan untuk akhir tadabbur kita hari ini, 3 golongan setelah hari kiamat nanti. Ashabul maimanah, yang orang yang beramal soleh, beramal baik di dunia. Kemudian ashabul masy'amah, sebaliknya mereka yang diberi azab pedih. Dan satu lagi ialah as-sabiqun. Ini lebih tinggi lagi. Mereka yang sentiasa mendahulukan kebaikan. Mereka yang sentiasa mengejar, sentiasa mahu yang aula, yang utama. Bukan maksudnya sentiasa mengejar tu dia nak macam orang berlumba nak pertandingan ke apa ke tak. Tapi dia memang merasakan bahawa itu lebih utama dalam hidup. Itu yang lebih penting. Kalau dalam bersedekah contohnya, dia akan sedekah paling baik yang dia ada. Kalau dia ada RM1,000, dia memang ketepikan dah apa yang dia nak perlu sedekahkan. Jangan tunggu Jumaat baru nak sedekah. Memanglah kita nak buat baik pada hari Jumaat. Tapi bukan Jumaat je kita nak sedekah. Sedekah pisang pula tu. Pisang hantar ke masjid, orang tak pergi masjid. Na'udzubillah. Jadi bukan salah pisang. Pisang tu bagus, kalau saya suka kalau orang bagi pisang. Tapi maksud benda gini, dia berterusan, bukan di hari Jumaat sahaja. Semua hari kita boleh bantu. Semua hari kita perlu sedekah. Sebab itu dia kata itu ciri-ciri as-sabiqun. Ciri-ciri dia apa? Dia mesti dah ketepikan ini untuk kebaikan. Kalau itu kebaikan dari segi harta, kalau dari segi ilmu, dia dapat ilmu saja, dia akan share, dia akan kongsi dengan orang. Dia akan beritahu ada macam ni rupanya. Kita akan dapat macam ni. Itu kita jangan fikir orang tu nak dengar ke tak dengar ke. Allah yang memberi hidayah pada dia. Boleh jadi anda bercerita
biasa je. Tadi kan saya pergi masjid, ada ustaz ni cakap gini. Boleh jadi orang tu macam tak dengar. Kita pun kata kesiannya aku cakap, dia tak dengar pun. Boleh jadi dia dengar, tapi dia tak kata ya. Ada orang macam tu, dia dengar je. Lepas tu lepas 2 hari dia terfikir, alamak, hari tu saya ada cakap punya tak boleh gini-gini, kena ada macam ni. Dia terus sedar dan dia berubah. So kita dapat pahala. Jangan kita fikir orang itu tidak ikut. Sebab itu bonda daripada awal lah bonda kata, bonda tak pernah fikir ada ribuan orang ke nak tengok, ataupun yang nak tengok ni 2 orang, 3 orang, 4 orang. Yang benda paling harap daripada Allah, yang paling doa pada Allah, ada orang tersedar, ada orang mendapat hidayah. Ya Allah, berilah hidayah kepada mereka yang dengar, mereka yang lihat. Kadang-kadang tak dapat tengok pun kan, sambil kerja kan, sambil dengar. Sebenarnya itu tak jadi masalah. Yang penting masuk dalam pemikiran, dan dia kalau tidak semasa itu, mungkin bila-bila kita akan menjadi sedar, maka dapat pahala. Okay? Bukan saya saja dapat pahala sebagai penyampai, tetapi anda yang kongsi pada orang pun akan terus dapat pahala, terus mengalir kalau kita membuat kebaikan, insya-Allah. Kita bukan semestinya maksudnya macam saya, konon-kononnya lah dah tahu banyak maka kena ajar. Tak. Bonda ni bukanlah pun banyak sangat ilmu macam yang apa pun, tetapi ada ilmu sikit kita kongsi. Mudah-mudahan ilmu yang sikit itu bertambah, beranak, berkembang kerana kita kongsi dengan orang. Kalau kita tak kongsi, dia akan mati. Kalau kita berhenti kongsi dengan orang, dia akan pergi tinggalkan kita. Itu adalah sifat-sifat ilmu. Sifat-sifat ilmu ialah kita kongsi dengan orang. Apa ilmu sekalipun. Cuba tengok orang yang buat kuih, masak. Dia buat kelas masak. Oleh kerana dia sentiasa buat kelas, maka dia mahir. Kita ni buat kuih tunggu setahun sekali, raya baru buat. Lepas tu bila raya tahun lepas jadi, raya tahun ni tak jadi. Betul tak? Tu dia. Keistimewaan Allah bagi pada setiap orang macam-macam. Kita jangan komplain orang tu, atau kita kata dia ni hebatnya. Kita pun ada kehebatan insya-Allah yang Allah bagi. Kita carilah kehebatan itu. Apa? Kita bukan untuk kita banggakan, tetapi untuk kita kongsi dengan orang lain, untuk kita memberikan hasanah, mendapat hasanah bersama-sama dengan sahabat kita. Alhamdulillah, Allah beri kita ruang sekarang ini cukup mudah. Kat rumah pun kita boleh kongsi dengan orang. Tak perlu pakai minyak kereta, tak perlu pakai tol, tak perlu jam, tak perlu apa, duduk je kat rumah. Duduk kat rumah, buka komputer, tengok, cakaplah apa yang kita nak cakap. Jadi sebab itulah mungkin bonda pun dah terlebih masa bercakap. Jadi akhirnya kita doalah, ya Allah, mudah-mudahan kita ini berada di ashabul maimanah, ataupun lagi tinggi kita berada daripada as-sabiqun bil khairat, orang yang sentiasa berusaha mencari kebaikan. Jadi mungkin sebelum akhirnya saya lupa nak up siapa yang saya nak beri hadiah untuk surah Al-Mulk hari tu. InsyaAllah ada, saya cuba hari ini ataupun petang-petang sikit untuk upkan siapa yang dapat. Dan untuk surah Al-Waqi'ah ni pun ada, sebab dah ada orang yang beri nak sponsor lah, dia bagi harga buku untuk saya berikan buku. InsyaAllah kita dah 2 siri ni, saya cuba beritahu juga nanti, mudah-mudahan itu satu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ni buku saya ambil peluang sikit untuk nak iklankan. Terus terang saya iklankan kerana di dalamnya ada beberapa perkara yang perlu saya rasa saya sampaikan. Ini bukan hanya kisah kematian anak saya, tidak, tetapi ada beberapa perkara yang saya cuba nak share dengan kawan-kawan, pengalaman hidup di dunia ini, pengalaman bagaimana untuk mengatasi
keperitan kita bila Allah uji kita. Kemudian ada sedikit perkara yang saya sentuh, contohnya bagaimana kita menjadi jiran yang baik. Kemudian bagaimana mendidik anak lelaki supaya boleh membantu di rumah, bukan semestinya anak perempuan saja. Kemudian bagaimana kita menerima sesuatu berita yang mungkin menyedihkan, tetapi kita menjadi penguat kepada orang yang menerima berita sedih itu. Jadi hidup kita ini memang tak sunyi daripada ujian. Janganlah kita rasa, oh saya tak kena uji. Kita semua kena uji. Terserah sama ada ujian itu besar atau kecil. Kadang-kadang ujian yang kecil tapi kita rasa besar. Ada orang rasa macam itu. Ada perasaan kita tidak sama. Jadi sebab itu kita jangan mengecil-ngecilkan orang, kerana itu perasaan mereka. Kadang-kadang kita tengok dia kejayaan yang dapat tu sikit saja, kegembiraannya terlalu tinggi. Alhamdulillah. Itulah dia kegembiraan. Kalau kita lihat lagi, contoh saya ada sebut dia sebab orang selalu cerita dengan saya, tak apalah ustazah, anak ustazah tunggu di syurga. Saya aminkan saja. Kerana kita tidak tahu, anak saya meninggal dah baligh. Jadi dia ada perkiraan dosa pahala yang Allah tentukan. Tetapi seorang ibu tidak akan berhenti berdoa, mudah-mudahan anak ni masuk ke syurga dan kita juga masuk syurga. Jadi saya harap begitulah. Mudah-mudahan kita terus dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan وعافية في البلد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة بعد الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرة الموت ونجاة من النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.